Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak test suara dulu. Moga-moga semuanya berjalan lancar lah. Kalau tuan-tuan perempuan boleh test, boleh bagi reaction sikit. 100% ke, nak like ke, nak bye-bye ke. Ada button reaction kat bawah tu. Alright, Alhamdulillah. Maksudnya boleh dengar tu. Kenapa risau? Sebab sekarang ni hujan kat kawasan saya ni. Harap-harap line kita okey lah malam ni, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita akan bersama dengan dua orang panel Tadabbur Center. Kita dah ada Ustaz Muzuza. Saya jemput Ustaz Muzuza untuk jadi speaker. Dan kita menunggu seorang lagi, Dr. Azrul Azlan. InsyaAllah akan masuk sebentar lagi. Ustaz Muzuza okey ke? Boleh dengar suara saya? Boleh insyaAllah. Suara saya dengar Ustaz? Okey, clear. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Sekejap kita Azrul, okey, insyaAllah. Sementara menunggu seorang lagi speaker masuk, malam ini kita punya tajuk ialah berita viral datang lagi, tabayyun dulu. Ini adalah sebenarnya tadabbur surah Al-Hujurat, iaitu surah yang ke-49 tak silap saya dalam Quran, selepas surah Al-Fathu. Jadi tuan-tuan puan, kalau ada soalan, bolehlah tanya soalan nanti. Sama ada nak tanya direct di guna suara ataupun boleh juga DM di Twitter inilah, Twitter Center. Sekejap lagi kita akan mula, insyaAllah. Maaf atas kelewatan sikit, kita menunggu seorang lagi speaker ya. Baik, Ustaz Azrul ada sedikit masalah teknikal. Sementara menunggu, insyaAllah kita akan mulakan dulu majlis kita malam ni. Bolehlah sama-samakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, insyaAllah malam ini kita akan berbincang, ini hari yang kedua lah bagi sembang-sembang tadabbur yang dianjurkan oleh Tadabbur Center. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kita malam ni. Dan malam ini kita bersama dengan dua orang asatizah lah daripada Tadabbur Center, iaitu satu center yang kita tubuhkan untuk membantu masyarakat dapat tadabbur Al-Quran dengan mudah. Senang kata kita dapat akses lah kepada ilmu tadabbur dalam bahasa Melayu khususnya. Malam ini kita ada dua orang panel, iaitu Ustaz Muhammad Zul Husni, yang biasa kita dengar, kita sebut sebagai Ustaz Muzuza lah. Saya pun baru tahu rupanya nama penuh Ustaz Muhammad Zul Husni Zaki. Seorang Ustaz Zul Husni, pendidikan Quran Sunnah, dalam bidang Quran Sunnah di UIA, yang berasal dari Terengganu. Dan seorang lagi kita akan bersama juga dengan Dr. Azrul Azlan, juga seorang pensyarah UIA dan fellow pendidik lah bagi Tadabbur Center ini. Okey. Okey, disebabkan kita teruskan dulu. Jadi Ustaz Muzuza, insyaAllah malam ni kita nak cerita tentang berita lah. Macam mana kita nak tabayyun apa yang Al-Quran ada ajarkan kepada kita sebagai panduan lah untuk kita hidup. Sebagai panduan untuk kita mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan menjalani hidup dengan tepat lah, dengan betul. Jadi kalau tuan-tuan puan ada sebarang soalan tentang tajuk kita, tentang tabayyun ataupun tentang berita-berita yang viral, boleh tanyakan soalan bila kita buka nanti. Sebelum tu kita akan mulakan dulu terlebih dahulu. Saya jemput Ustaz Muzuza
untuk ceritakan kepada kita sedikit lah ayat-ayat tentang tabayyun. Dan kalau ada ayat-ayat lain daripada surah lain mungkin, ataupun memang kita nak fokuskan dalam surah Al-Hujurat mungkin, saya serahkanlah open floor untuk sesi pertama ini kepada Ustaz Mulzan. Silakan insya-Allah. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul Azim. Jadi pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas peluang dan juga ruang. Sebenarnya segan juga bila punya moderator isyaratkan panggilan asatizah itu, sebab tidak saya ni orang yang tak layak lah, kita orang biasa saja. Tapi sekadar memenuhi jemputan daripada Tadabbur Center yang juga menjadi sekolah saya sekarang ini, daripada guru-guru yang lain, untuk kita lebih mendalami Al-Quranul Karim insya-Allah taala. Sahibul Fadilah Ustaz Ajwad dan juga Ashabul Fadilah sekalian, hadirin hadirat, sahabat sahabiah semua yang mana hadir pada malam ini, terima kasih. Dan saya harapkan kita dapat bertukar pandangan dan juga nasihat insya-Allah taala agar dapat menjadi perkara yang bermanfaat. Jadi insya-Allah kita fokuskan malam ni kepada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-6 surah Al-Hujurat, iaitu surah yang ke-49. Kalau dalam mushaf Al-Quranul Karim, saya merasakan ayat yang ke-500, muka surat yang ke-516. Muka surat 516. Okey. Jadi boleh ayat yang kedua daripada muka surat tersebut, ada ayat yang ke-6, ayat yang kita nak bacakan ataupun yang kita nak gali pada malam ini insya-Allah. Galian kita pada malam ini adalah galian yang mana kita ini ambil daripada tafsiran para ulama dan juga pandangan para ulama insya-Allah. Jadi kita tengok satu persatu, iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Berkata para ulama, semisal Asy-Sya'rawi, okey, rahimahullah taala, iaitu apabila adanya ayat ya ayyuha di dalam Al-Quranul Karim, banyak sangat ayat yang mana mempunyai mempunyai perkara ataupun ayat sedemikian, iaitu ya ayyuha. Dalam Al-Quran ada ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru, dan banyak lagi ayat yang lain. Hatta Allah Taala memanggil Nabi SAW ya ayyuhan nabi di dalam 3 surah, iaitu surah Al-Ahzab, At-Talaq dan juga At-Tahrim. Okay, jadi ya ayyuha ada sangat-sangat banyak, kita katakan sebagai seruan kepada orang yang membaca Al-Quran Al-Karim seperti kita ini. Jadi saranan para ulama, apabila adanya ya ayyuha, bermakna ada di sana arahan dan juga larangan dan juga peringatan yang penting, okey, daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Walaupun Allah Taala kata ya ayyuhallazina kafaru contohnya, okey, walaupun Allah Taala nak memberi penegasan kepada orang yang kafir, ataupun ya ayyuhan nabi,
kita bukan Nabi. Tapi ulama menyebutkan kaedah tadabbur apabila kita lihat dalam kitab Qawaidut Tadabbur karangan Syekh Haban Nakah, kaedah asas dalam tadabbur adalah apabila Allah Ta'ala menyebutkan arahan ataupun satu peringatan kepada para Nabi, okay, maka ia juga menjadi peringatan kepada kita, melainkan di sana ada dalil khusus yang menunjukkan kepada arahan tersebut dikhususkan kepada para Nabi sahaja. Jadi kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebutkan, in ja'akum, jika datang kepada kamu ini, fasiqun, orang yang fasik, binaba'in, dengan berita, fatabayyanu, maka engkau selidikilah. Nanti kita akan tengok dengan dalam apa maksud tabayyun yang menjadi kita punya tajuk pada malam ini. Kita habiskan dahulu. Tusibu, supaya, kenapa kena selidik dahulu? Supaya kamu ini tidak menimpakan qauman, suatu kaum bijahalah, dengan perkara yang tidak diingini ataupun kejahilan, fatusbihu, dan dengan sebab kejahilan itu menjadikan kamu ini ala ma fa'iltum, yang kamu buat itu nadimin, menjadi penyesalan atas apa yang kita telah lakukan. Jadi kita tengok satu persatu. Allah Ta'ala kata, in ja'akum fasiqun. Kalau kita tengok dalam konteks bahasa Arab yang lebih dalam sedikit, fasiqun, Allah Ta'ala tidak meletakkan sebarang tanda ismul ma'rifah ataupun tanda yang menunjukkan kepada kata nama khas. Bermakna mana-mana orang yang datang. Okay? Binaba'in, sekali lagi Allah Ta'ala tidak letakkan alif lam ataupun mana-mana tanda kepada kata nama khas. Bermakna kata nama am di sini iaitu mana-mana berita. Dua perkara yang kita dapat sekarang ni iaitu apa-apa berita daripada mana-mana orang. Fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun. Okay, kita gali sedikit apa maksud kepada tabayyun. Jadi tabayyun datang dalam acuan kata, ataupun kalau kita mempunyai sedikit latar belakang dalam bidang morfologi Arab ataupun saraf, kita akan tahu acuan kata tabayyun ini datang daripada tabayyana, tafa'ala. Tabayyana yatabayyanu tabayyunan, ataupun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab saraf ataupun kitab-kitab morfologi Arab, kita tahu bahawa acuan kata ini yufidu tahsil, ataupun kita nakkan sesuatu daripada apa yang diminta. Apa yang kita minta ke sini? Tabayyun bermaksud kita minta keterangan, bayanun. Siapa-siapa pernah melayari website Mufti Wilayah, kita akan tahu kan, bayan linnas, keterangan kepada manusia. So bayan yang kita minta kat sini iaitu minta keterangan, minta penjelasan daripada apa yang berlaku sebenarnya. Satu sudut yang lain iaitu sudut qiraat yang lain, Imam Hamzah, iaitu salah seorang daripada imam qiraat, membacakan ayat ini dengan satu kalimah yang datang dengan riwayat yang lain iaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Tathabbut bermaksud tetapkan ataupun kita pastikan dahulu. Jadi dua bacaan yang diterima dalam qiraat kita iaitu qiraat mutawatirah, dua-duanya benar, tapi kita baca macam dalam mushaf Al-Quran lah. Fatabayyanu, kerana kita ini ada qiraat kita tersendiri. Dua bacaan ini dua-dua betul. Satu suruh minta keterangan, satu suruh tetapkan ataupun pastikan dahulu berita itu. Dua-dua ini benda yang kita kena buat, iaitu minta keterangan, pastikan dahulu sebelum menyebarkan sesuatu, barulah kita boleh berbuat apa-apa yang kita nak buat, seperti sebarkan dan juga beramal dengannya. Ala kulli hal, ataupun apa perkara yang penting sekarang adalah mesti untuk kita ini meminta keterangan daripada orang yang betul-betul
ahli dalam bidang. Ini masuk pula kepada ayat yang lain, iaitu kata Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Siapakah ahli zikir? Ahli zikir disebutkan oleh para ulama, semisal Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil, dan juga tafsir Ibn Kathir seperti Tafsirul Quranil Azim, iaitu ikhtisas, orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Okay? Jadi tidak habis di situ, kita lihat banyak lagi kisah yang lain dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan kepada sifat selidik sebelum menetapkan sesuatu ataupun menghukum sesuatu. Kita lihat dalam surah An-Naml macam mana Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam apabila dikumpulkan haiwan, kemudian Allah Ta'ala rakamkan dalam surah An-Naml, fatafaqadat tayr, tak jumpa satu ekor burung. Okay? Kemudian burung itu adalah burung hudhud. Apabila datang burung hudhud itu datang kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bertanya kepada dia, kenapa macam mana tak datang dan sebagainya. Dan dia bercerita apa yang berlaku. Okay? Dia pergi ke satu tempat yang dinamakan sebagai Sabak, jumpa dengan satu orang pemerintah wanita dan sebagainya. Okay? Tapi negeri tersebut tidak memerintah dengan baik, iaitu tidak menyembah Allah Ta'ala. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kata, qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Kita tunggu, okay? Tengok adakah kamu ini adakah benar ataupun berdusta. Sifat Nabi Sulaiman ini juga termasuk daripada tabayyun, iaitu kita menunggu sebentar tanpa kita tergopoh-gapah, mendapatkan keterangan dan juga kesahihan. Inilah yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, tabayyun maknanya ahmilu hatta ta'rifu sihhatah. Kita bertenang, kita tunggu dahulu hatta ta'rifu sihhatah, sampailah kamu ini mengetahui kesahihannya. Adakah sampai situ saja? Tidak. Al-Imam At-Tabari menyambung lagi, iaitu la ta'jalu biqubulihi. Jangan kamu ini tergopoh-gapah untuk menerima satu-satu berita. Jadi tunggu dahulu. Sampai situ saja ke? Adakah cukup dengan sekadar kita bertanya pakar, kita bertenang, tidak tergopoh-gapah? Tidak. Semasa penantian itu perlu kita faham juga, iaitu kena duduk di pertengahan. Kata Nabi SAW, khairul umur awsatuha, iaitu sebaik-baik perkara adalah kita duduk di tengah. Sebab tu sebelum menetapkan sesuatu, jangan kata betul, jangan kata salah, iaitu kita tengok kepada kisah hadis Nabi SAW ketika mana seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Ma'iz, satu hadis yang mana masyhur, Ma'iz datang kepada Nabi mengaku bahawa dia telah pun berzina. Jadi apa Nabi buat? Dia mula-mula Ma'iz datang kepada Nabi, Ma'iz kata, tahir ni, okay, sucikan aku ni. Nabi tak layan lagi. Okay? Nabi tak layan lagi. 2-3 kali datang, kali keempat datang barulah Nabi tanya nak sucikan daripada apa. Kemudian barulah Nabi tanya kepada dia, Nabi tanya kepada para sahabat yang lain, okay, abihi junun, Ma'iz ni adakah jumpa dengan gila? Okay, kenapa Nabi tanya macam tu? Nabi nak selidik dahulu, tak terus hukum. Padahal orang tu datang mengaku dekat Nabi, tapi Nabi selidik dahulu, tanya dahulu dekat sahabat, adakah Ma'iz ni ditimpa dengan ketidakwarasan. Kemudian sahabat kata tak gila. Kemudian Nabi tanya lagi, asyaribal khamr, adakah dia ini minum arak? Takut-takut hilangnya kewarasan, zawalul aql, kerana mabuk. Sahabat-sahabat kata tidak juga. Barulah selepas itu dibuat tindakan. Kenapa Nabi tanya? Padahal boleh saja Nabi terus hukum kerana dia telah pun mengaku. Tapi Nabi tak buat macam tu. Sebab apa? Nak memberi pengajaran kepada kita ini, orang yang mengaku buat salah pun kita kena selidik dahulu.
Dan kalau kita lihat lagi bagaimana Allah Ta'ala susun cantik ayat tabayyun ni, Ustaz Ajwad, iaitu kita lihat ada dalam kalangan pengkaji yang membilang kalimah dalam ayat ini, iaitu jumlahnya adalah 25 kalimah dalam ayat tabayyun ini. Dan kalimah tabayyanu itu duduk pada tempat kalimah yang ke-13. Apa maksudnya kat sini? Sebelum daripada kalimah tabayyun itu ada 12 kalimah. Selepas daripada kalimah tabayyun itu ada 12 kalimah juga. Mungkin di sana ada pengiraan yang lain, akan tetapi saya rasakan input ini menarik kerana ada di sana ijaz ataupun kita kata sebagai keindahan susunan Al-Quranul Karim, yang mana kita lihat isyarat bahawa nak tabayyun, nak selidik berita, jangan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, tunggu dahulu orang-orang yang mana ada kepakaran dan juga ada kemampuan untuk mensahihkan berita, untuk memberi kita pencerahan. Dan akhirnya baliklah kepada Al-Quranul Karim. Kerana apa? Kerana kita bimbang bahawa jika tidak berbalik kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW dengan pemahaman para ulama dan juga pemahaman salafus salih yang mana Allah Ta'ala muliakan, iaitu kita ini akan ditimpa dengan penyesalan, iaitu nadimin. Itu yang kita kena elakkan, iaitu menjadi orang yang menyesal di kemudian hari. Perkara yang penting juga kita faham tentang tabayyun adalah hadis Nabi SAW yang mana terlampau banyak yang mengisyaratkan kepada tabayyun. Seperti Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, iaitu al-bayyinah 'ala al-mudda'i. Beban penanggungan itu, pembuktian atas bahu orang yang mendakwa. Kerana apa Nabi macam ni? Kerana nak bagi tahu kepada kita berhati-hati sebelum membuat dakwaan. Sebelum dapat satu berita, nak bagi tahu bahawa ya, berita ini benar. Tidak, berita ini tidak benar. Sebelum kata macam tu, pastikan dahulu. Sebab tu Nabi sebut macam ni. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis juga, yang mana hadis ini masyhur dalam kalangan kita ini, hadis riwayat Bukhari. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, maka berkata baik ataupun diam. Kalau kita tengok hadis ni, dia tidak berakhir di sini. Ada sambungan kepada hadis ni, iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, maka muliakanlah jiran dia. Dan sambungan ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, maka muliakanlah tetamunya. Akan tetapi kita tengok kenapa Nabi SAW letakkan ataupun sebut tentang perkataan yang keluar daripada mulut kita dahulu, sebelum daripada muliakan jiran, muliakan tetamu. Kerana kata-kata ini lebih besar kesan dia kepada masyarakat. Dia boleh bawa kepada perpecahan umat dan juga tamadun. Sebab tu Nabi SAW, antara hikmah Nabi ini adalah Nabi cakap dengan bijaksana. Nabi cakap dengan satu perkara yang mana kita kata beyond time ataupun merentasi zaman dan juga masa. Nabi sebut tentang kata baik ataupun diam dulu. Iaitu antara kata-kata yang baik adalah kata-kata yang sahih, kata-kata yang tidak bercampur bau dengan kemusykilan ataupun ketidakpastian. Itulah kata dan juga selaras kata ulama, iaitu in kunta naqilan fa'alaika bit-tashih wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil. Jika kamu nak menukilkan sesuatu, maka datangkan dengan kepastian. Kalau kamu nak membuat satu dakwaan, maka datangkanlah bukti ataupun dalil. Jadi saya setakat itu dulu untuk tadabbur ringkas ayat tabayyun ini. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Ajwad kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita
malam ini saya mohon maaf pada hadirin sekalian, mungkin Dr. Azrul tak dapat bersama kita. Jadi tak ada masalah, insyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita. Kita pun ada asatizah lain dalam ni insyaAllah yang mungkin sudi bantu bersama-sama. Pertama sekali terima kasih kepada Ustaz Muza atas penerangan tadi yang cukup mendalam bagi saya sebagai orang awam yang dengar pun cukup mendalam lah. Kita dah jelas apa itu tabayyun yang dimaksudkan dalam surah Al-Hujurat ini. Izinkan saya untuk cerita sikit lah tentang surah Al-Hujurat ni. Dan sebelum tu kita buka terus kalau tuan-tuan puan ada soalan ataupun mungkin ada yang nak tambah dapatan, nak kongsikan bersama-sama dengan kita semua pada malam ni, boleh request sebagai speaker dan ataupun boleh DM saya di Tadabbur Center punya Twitter ni lah. Dan kita ada asatizah dalam ni yang mungkin saya tak perasan sebab ada dalam 200 lebih tadi. So boleh request dan boleh kongsikan apa yang nak dikongsikan lah. Okay, untuk tuan semua lah yang mungkin kali pertama dengar tentang ayat ini, surah ini dalam surah Al-Hujurat yang saya rasa rugi kalau kita tak kongsikan bersama. Surah Al-Hujurat ini adalah surah favourite saya jugalah. Kita masing-masing mesti ada surah favourite kan, tapi surah ini antara yang saya suka juga. Sebab apa? Sebab surah ini dia banyak cerita tentang akhlak, tentang adab-adab, macam mana kita sebagai seorang mukmin Muslim sepatutnya behave. Jadi surah ini boleh kata macam nasihat lah kepada kita yang membaca. Kalau tuan-tuan perempuan sempat baca, mungkin boleh tengok mana-mana tafsir ataupun boleh tengok mana-mana kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang menceritakan tentang tadabbur surah ini. Saya kira banyak dah sekarang ni sumber yang boleh kita rujuk. Antaranya yang ringkas daripada Ustaz Syarif sendiri, Kompas 114 pun ada sikit ringkas tentang tadabbur surah Al-Hujurat. Ataupun boleh cari guru-guru ulama-ulama Malaysia yang dah terjemahkan ataupun dah huraikan tafsir surah Al-Hujurat. Satulah yang saya nak tutup sikit. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fathu, surah yang sebelum ini, surah ke-48, surah Al-Fath berakhir dengan pujian, berakhir dengan Allah SWT cerita tentang bagaimana hebatnya sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka bila diuji peristiwa Hudaibiyah. Dalam sirah ada peristiwa Hudaibiyah, mereka diuji dan mereka lepas ujian tu. Maka mereka dah dipujilah. Sebab apa? Sebab mereka lepas dan akhirnya diberikan keistimewaan kepada sahabat-sahabat ni. Tapi sahabat yang sama, maksudnya sahabat Nabi lah juga sahabat Nabi yang mungkin ada orang tak masuk ke akan rasa macam sahabat Nabi tu maksum, sedangkan tidak. Sahabat Nabi tidak maksum. Maka dalam surah Al-Hujurat ada juga ditegur sahabat-sahabat Nabi yang tersilap. Dan itu juga teguran buat kita semua yang mungkin melakukan kesilapan yang sama. Boleh rujuk dalam asbabun nuzul dalam surah Al-Hujurat ini. Cuma 3 mungkin saya boleh outlinekan beberapa pengajaran secara menyeluruh dalam surah Al-Hujurat. Kalau sempat mungkin tuan-tuan perempuan boleh baca sendiri. Memang seronoklah surah ni. Banyak adab yang boleh kita belajar lah. Antaranya yang pertama, kalau kita tengok dalam ayat pertama, ayat kedua, ayat yang awal, kita sebagai mukmin Muslim tidak sepatutnya kita mendahulukan pendapat kita berbanding apa yang telah digariskan oleh agama kita. Contohnya dalam Quran dah ada cerita tentang sekian-sekian, dalam hadis dah ada cerita tentang sekian-sekian, tiba-tiba kita nak bagi pendapat kita yang bercanggah. Dah ada pendapat sendiri, lepas tu bercanggah pula tu. Maka kena hati-hati. Bila berlaku apa-apa isu, kita tengok dulu apa kata Quran, apa kata hadis, ataupun kalau kita faham apa yang ulama-ulama dah cerita berdasarkan Quran dan hadis. Itu mungkin yang boleh kita lakukan lah kalau ada apa-apa isu. Yang kedua, macam yang mana disebutkan Ustaz Muzza tadi, bila
datangnya berita, tak kisah berita tu daripada fasik ke ataupun berita, apa-apa berita secara general, maka kita sepatutnya tidak boleh terus sebar. Kita bukanlah terus forward, terus retweet ke. Sepatutnya kita relax dulu, bertenang, check dulu berita tu betul tak betul. Dan kalau betul daripada pihak berautoriti, kita kongsikan dengan adab-adabnya lah. Dan yang tiga terakhir, dalam surah ni juga bercerita tentang macam mana bila berlakunya perpecahan manusia ni berpecah belah, dan macam disebutkan dalam ni pun ada hukum konflik, macam mana kalau berlaku pertelingkahan sesama dua pihak, maka kita kena damaikan. Sebab itulah wujudnya perundangan kita dalam mahkamah syariah, dia ada suluh. Kalau pernah siapa yang terlibat, dia ada proses suluh, dia mana nak mendamaikan dua pihak. Itu semua dalam Islam lah. Kadang-kadang saya dengar, sebab saya pernah intern dekat mahkamah dulu, ada orang cakap, saya masa tu duduk kaunter saja-sajalah kan, dia tak tahu kita ni intern tu. Dia cakap, apalah proses mahkamah ni susah sangat, nak kena buat ini, kena buat itu, padahal tak ada pun dalam Islam. Wah, dia cakap macam tu. Dia kata apa, kena daftar nikah lah, tak boleh nikah luar negara lah, kalau nak nikah luar negara kena isi borang ini, borang itu. Kalau Islam kan ajar nikah lah, selesai. Dia cakap macam tu. Lepas tu suluh ni direka-reka lah, tak ada pun Islam ajar, tak ada pun nak kena prosedur-prosedur ni, susah. Dia kata macam tu. Sedangkan perundangan Islam itu pun sebahagian daripada Islam. Jadi kita kena hati-hati, jangan sampai mulut kita bercakap terlebih dahulu sebelum kita berfikir. Saya rasa itulah kot sikit ringkas daripada surah Al-Hujurat ni, apa yang boleh kita belajar secara menyeluruh. Selain daripada ayat yang khusus yang kita bincangkan malam ini, ayat ke-6. Dan kita buka, kalau ada soalan boleh request untuk bertanya, ataupun kalau ada yang nak kongsikan tentang surah Al-Hujurat ataupun tentang isu ini, silakan, saya persilakan terlebih dahulu. Kalau sementara tunggu, kalau tak ada soalan, ada satu yang tanya kat DM, nanti saya baca. Sekejap ya. DX guys, silakan. Saya bacakan soalan daripada X guys. Kita nak tanya terus lah, sila. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Okey, saya ada dua soalan. So, yang pertama, apakah nasihat yang terbaik kita boleh kongsikan kepada macam orang yang suka share hadis tapi dia tak, kadang-kadang dia tak tahu status hadis tu kan. So umpamanya mungkin dia tengok Facebook page tu, ataupun dia rasa orang tu macam orang yang baik, orang tu share satu hadis, so kita pun share hadis tu kepada orang lain, padahal kita tak tahu status dia. Tu soalan pertama. Soalan kedua, adakah exaggeration tu juga termasuk fitnah? So umpamanya kita kata contoh ada satu masjid kat Malaysia ni, dia macam buat kesilapan ke apa. Lepas tu kita kata, masjid kat Malaysia ni memang tak bagus kan, berbanding dengan masjid-masjid kat luar negara. Umpamanya lah. So tu macam exaggeration. So adakah tu termasuk ke fitnah, sama dosa ke, macam mana? Wallahu alam.
Baik, ada dua soalan pasal berlebih-lebihan dalam ayat tu. Satu lagi tadi tentang nasihat untuk orang-orang yang share hadis tapi tak tahu pun status hadis tu sahih ke, palsu ke atau bagaimana. Ada soalan lain ke daripada ada seorang lagi speaker? Izul Zulkis, mungkin ada soalan? Silakan. Okay, sementara ada yang tanya tu, saya ada approve seorang lagi speaker, Emir Denny, ada soalan ke ataupun nak kongsi apa-apa ke tu? Okay, sementara tu saya serah dulu kot kepada Ustaz Muziza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya jazakumullahu khairal jaza kepada X-Guy. Saya rasa soalan ni lebih kepada frasa mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maksudnya tuan yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanyakan ni. Okay, tapi tak apa, atas hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain, saya raikan soalan ini dan moga-moga dapat manfaat untuk orang-orang yang lain. Kalau saya tersilap, mohon teguran juga. Yang pertama, soalan tentang kalau status hadis itu tak dipastikan sahih ataupun tidak dan sebagainya, apakah nasihat yang terbaik? Jadi kita bawakan nasihat yang sama yang mana dibawakan oleh para ulama, iaitu nasihat yang terbaik tentang masalah ini adalah nasihat daripada Nabi SAW, daripada hadis yang sahih, yang mana Nabi sebutkan hadis yang sangat masyhur sekarang ini, alhamdulillah, iaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendusta ataupun berdusta atas nama Nabi SAW dengan keadaan sengaja, maka dia telah pun menempah tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi itu adalah nasihat yang terbaik untuk kita amati ataupun kita hayati sebelum berkongsi hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga berbalik kepada ayat yang mana kita sebutkan, iaitu ayat yang menjadi topik utama kita pada malam ini, iaitu ayat tabayyun. Okay, ayat tabayyun. Maklum untuk kita, iaitu hadis Nabi SAW bukanlah semuanya sahih yang datang kepada kita ini dalam akhir zaman ini, bukanlah maknanya semuanya boleh disebarkan begitu sahaja. Perlu paling kurang kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh para ulama, adakah ianya sahih, adakah ianya hasan, adakah ianya dhaif dan sebagainya, adakah boleh digunakan dan sebagainya. Itu merujuk kepada orang yang pakar dalam bidangnya, seperti ahli hadis dan juga ulama fiqh. Jadi balik semula kepada ayat yang kita sebutkan, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Tabayyun dahulu, penerangan ataupun keterangan, minta pencerahan orang yang ahlul ikhtisas, orang yang berada dalam bidang, supaya kita tidak timpakan masyarakat ataupun kaum kita ini dengan kejahilan ataupun dengan satu benda yang tidak dipastikan sahih ataupun tidak. Juga berbalik kepada nasihat yang diberi ulama, iaitu in kunta naqilan fa'alaika bitashih. Kalau kamu nak menukilkan sesuatu, pastikan ia benar dahulu. Wa in kunta mudda'iyan fa'alaika bidalil. Kalau kamu nak buat dakwaan, maka hadirkan ataupun datangkan bukti ataupun dalil. Jadi kalau kita nak kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif, maka datangkan paling kurang ada jawapan kita. Okay? Sebelum sebarkan hadis dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, dalam Instagram, TikTok, dan sebagainya, buat video tentang syarahan hadis, paling kurang kita ada rujukan daripada ulama yang mensyarahkan hadis tu, adakah ianya sahih, dhaif dan sebagainya. Okay? Kerana apa? Kerana unsur hadis palsu ini bukan satu benda yang
sebarangan. Satu benda yang mana penting sebenarnya sebab dia boleh membawa kepada yang pertama rosaknya amalan, yang kedua boleh bawa kepada kebinasaan kita di akhirat nanti dan juga di dunia juga. Itu yang membawa kepada kemusnahan kepada diri dan juga masyarakat kalau kita menyebarkan hadis palsu yang mana dinisbahkan kepada Nabi SAW. Kemudian soalan yang kedua saya raikan guru saya ini ex-guy, iaitu berkenaan dengan exaggeration atau exaggerate, berlebih-lebihan dalam sesuatu pernyataan ataupun berita. Okay. Jadi kita kata satu benda yang berlebihan, okay, maka sebenarnya ia tidak ada. Maka berbalik semula kepada kaedah, iaitu man ghashana falaysa minna. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang berbohong ataupun menipu, maka dia bukan daripada kalangan kami. Na'udzubillah wal'idzubillah. Maka janganlah kita bertokok tambah atas sesuatu berita ataupun kita katakan bahawa masalahnya pada satu perkara, tapi kita yang membesar-besarkan sampai jadi macam semua perkara itu bermasalah. Okay, contohnya satu saja kedai tom yum tu yang tak sedap, tapi kita kata bahawa semua tom yum kat dunia ni tak sedap. Okay, jadi itulah satu perkara yang ditokok tambah, bahkan berdusta. Ini bukan daripada sifat orang-orang yang beriman. Okay, jauhi perkara tersebut dan kita katakan bahawa likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada perkara yang kita boleh sebutkan dan setiap perkara yang disebutkan ada tempat yang sesuainya. Jadi tidaklah kita katakan bahawa semua perkara boleh kita ranting ataupun kita utarakan di media sosial. Boleh jadi membuka kepada ruang fitnah, boleh jadi membuka kepada perkara tokok tambah. Mula-mula nak bagi tahu tentang perkara, kemudian bila sampai kepada orang lain jadi B, C sampai ke Z. Sebab apa? Bukan sebab berita tu salah, berita tu betul, tapi permasalahannya pada tempat yang disebarkan itu tidak betul. Sebab itulah kata ulama, apabila membahaskan ataupun mentadabbur ayat surah An-Nahl, Allah Ta'ala kata wad'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apabila para ulama menghuraikan maksud hikmah, dia bermaksud memberitahu satu perkara yang benar, sahih, kemudian betul masanya, betul tempatnya dan juga betul pada audiensnya, target audiensnya. Kadang-kadang kita bagi tahu benda yang sahih, alhamdulillah, tapi dalam tempat yang salah dan juga masa yang salah pada target audiens yang mungkin tidak memahami konteksnya. Jadi boleh jadi huru-hara. Buatlah keputusan dengan bijak. Kalau nak mengadu ataupun ranting dengan terhadap sesuatu perkara, pastikan perkara yang kita buat itu rasional dan berada pada maqam yang betul, iaitu pada tempat yang betul. Jadi sekadar itu saja. Saya mohon kalau ada tambahan daripada para asatidzah. Saya perasan Ustaz Muhaimin ada tu, hafizahullah, guru kami itu, dan pada asatidzah lain kalau ada tambahan atas jawapan saya yang dhaif ini, saya persilakan. Allahu a'lam bissawab. Saya minta maaf dan juga saya harap guru kami ex-guy dapat tambahlah kalau ada apa-apa kekurangan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muzuza dan juga kepada ex-guy yang bertanya soalan tadi. Kadang-kadang kongsi ilmu tu dengan bertanya, mungkin dah tahu tapi kita tanya untuk orang lain tahu. Ada seorang lagi speaker yang saya dah accept, Daniel nama dia. Ada apa-apa soalan ke ataupun nak kongsi apa-apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas saya suara saya? Jelas. Soalan dia, di antara orang yang mendatangkan fitnah dengan orang yang berfitnah, yang buat fitnah, mana yang lebih bersalah? Antara orang yang ataupun orang yang sebar fitnah, mana yang lebih bersalah soalan dia? Orang yang datangkan fitnah dengan orang yang memfitnah.
Okey. Jelas, terima kasih atas soalan tersebut. Kalau ada lagi yang nak request ataupun yang nak berkongsi apa-apa, boleh request sementara kita sebelum tamat, kita tamat pada jam 10. Sebelum saya serah pada, saya nak kongsi sikit. Tadi saya ada sebut tentang buku Kompas 114 kan. Ada hipnosis ringkas tentang 114 surah, di mana dia cerita dari surah ini maksudnya apa, surah ini apa pengajaran ni, ibrahnya, statusnya madaniyah ke, makiyah ke. Tuan-tuan perempuan boleh dapatkan buku ni sama ada di Shopee, Tadabbur Center ataupun Ibrah, ataupun boleh cari di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Dan saya ada juga share satu daripada warung buku yang katanya ada buat promosi buku tersebut. Dia boleh dah dapatkan kalau belum ada lagi tersebut. Jadi saya persilakan Ustaz Muzam untuk jawab soalan tadi. Pasal siapa yang lebih bersalah, orang yang kongsi fitnah tu ke, ataupun orang yang mulakan fitnah tu, ataupun orang yang siapa? Okey, baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi berkenaan dengan fitnah, siapa yang datangkan fitnah dan juga siapa yang buat fitnah, siapa yang lebih bersalah. Okey. Kita katakan bahawa kedua-duanya adalah orang yang bersalah. Okey. Kedua-duanya adalah orang yang bersalah. Pemahaman bahasa Melayu kita, fitnah ini bermaksud datang ataupun tuduhan yang tidak betul. Akan tetapi dalam bahasa Arab yang lebih tepat adalah buhtan. Okey, buhtan iaitu tuduhan yang tidak benar. Itu yang betul. Kenapa saya sebutkan di sini? Kerana untuk membetulkan salah faham masyarakat tentang perkataan fitnah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga fitnah di dalam hadis Nabi SAW. Fitnah dalam Al-Quranul Karim, para mufassirin, ulama tafsir mengatakan bahawa dia tidak ada yang bermaksud dengan tuduhan dusta yang kita faham fitnah bahasa Melayu. Yang ada hanyalah syirik, ujian dan sebagainya. Begitu juga pada hadis Nabi SAW. Yang mana kita faham fitnah dengan datangkan fitnah, dua-duanya bersalah. Iaitu kalau kita tuduh orang dengan satu tuduhan yang tidak benar, itu jelas kepada kita satu perkara yang tidak, kita kata baik, bahkan satu perkara yang haram. Allah Ta'ala minta supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat begini. Kemudian orang yang datangkan fitnah juga adalah orang yang mana kita tidak boleh benarkan, ataupun kita tidak boleh untuk ada sikap tersebut. Saya bawakan satu kisah yang mana kisah yang sangat masyhur di sisi ulama hadis, iaitu kisah Ibrahim An-Nakha'i, seorang ulama hadis yang mana dikatakan sebagai buta, dan juga Sulaiman bin Mihran ataupun lebih dikenali dengan Al-A'mash, Al-Imam Al-A'mash, iaitu seorang ulama yang mana mata dia ni tak berapa nampak juga. Ibrahim An-Nakha'i tadi guru beliau, Al-A'mash ini murid. Jadi satu hari mereka berdua ni nak berjalan. Saya pendekkan cerita. Nak berjalan, kemudian ditemui sekumpulan macam lebih kurang macam lepak-lepak macam tu. Kemudian kita kata bahawa Al-A'mash tadi sebut kepada guru dia nak pergi lalu jalan tu lah. Kemudian Ibrahim An-Nakha'i kata kepada anak murid dia, iaitu Al-A'mash ni, dia kata bahawa kita lalu jalan lain lah. Sebab apa? Nanti takut orang ejek kita. Ejek kita sebab apa? Seorang buta dipimpin oleh orang yang juga tak nampak mata dia, iaitu rabun. Maka baik kita lalu jalan lain. Maka anak murid tadi, biasalah anak murid ni dia ada darah panas sedikit kan. Dia kata, Al-A'mash kata bahawa tak apalah kalau dia kata dekat kita dapat dosa, dia dapat, kita dapat pahala, dia dapat dosa, kan. Si guru tadi, ulama besar tadi, Ibrahim An-Nakha'i kata, Ibrahim An-Nakha'i ni kalau kita baca sejarah beliau, dia ni adalah terkenal dengan orang yang mana dia tak suka musuh-musuh dengan orang.
Dia tak suka gaduh-gaduh dengan orang. Dia kata macam mana? Dia, la, bal naftariq wa yuslamun. Kita berpisah dan mereka selamat. Maksudnya apa kat sini? Ibrahim An-Nakha'i kata, kita lalu jalan lain, kita berdua selamat dan mereka terselamat daripada buat dosa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita cuba untuk selamatkan diri kita daripada diperkatakan, dan kita pun juga cuba cari jalan yang mana untuk selamatkan diri kita daripada apa-apa keburukan yang menimpa. Maksudnya mereka berdua masih berjalan, dan juga orang yang ditakuti di atas jalan tadi, takut orang tu kata tadi, elakkan supaya dua-dua tak buat dosa. Okey, jadi ini satu sikap yang baik. Bagi saya kena kita kena amati betul-betul kisah ni, iaitu dua-dua tak nak, dua-dua pihak, Ibrahim An-Nakha'i dan juga Al-Amash, lalu jalan lain, orang yang di jalanan tak dapat dosa sebab kata dekat dia. So ini satu benda yang bagus. Janganlah jebatkan diri dalam fitnah, kemudian bila orang kata kita pun tak apalah, dia kata dia dapat dosa, kita dapat pahala. Bukan macam tu. Kena bersikap insaf. Jadilah orang yang munsif, iaitu orang insaf. Elakkan fitnah, dan orang yang nampak perkara yang mungkin boleh jatuh kepada fitnah, jangan sebut perkataan kalau kita tak tahu apa-apa. Selidikilah dahulu, dan kalau kita tahu sekalipun janganlah kata buruk, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan satu arahan yang jelas. Surat 12 waqulu linnasi husna. Kepada manusia ni, kita perkataan kita kena baik. Okey, kena baik. Semua perkataan kepada manusia kena baik. Hatta dia buat kesalahan, mesti kita ini berkata dengan perkataan yang baik. Kita lihat semula dalam ayat yang menjadi topik utama kita ni, bayanu. Allah Ta'ala sebut tentang fasik. Sebab apa Allah Ta'ala tak kata in ja'akum insanun ataupun nas atau sebagainya? Allah Ta'ala sebut fasik. Sebab apa? Nak bagi tahu adalah orang yang fasik, Allah Ta'ala suruh kita periksa berita yang dibawa. Orang yang fasik ni, okay, orang yang fasik, orang yang mana rosak agamanya. Fasik ni bererti rosak agamanya. Tapi Allah Ta'ala suruh kita beritanya. Apatah lagi orang kafir dan sebagainya, Allah Ta'ala juga suruh kita periksa berita. Bukan tidak ada kompromi ataupun tidak ada kita katakan bahawa awak geng saya, so saya percaya semua berita awak. Awak bukan geng saya, so saya tak percaya semua berita awak. Tak ada konsep macam tu. Allah Ta'ala terapkan konsep adil, iaitu sesuatu pada tempatnya. Tentang berita, kita kena cek hatta awak beriman ataupun tidak. Inilah konsep yang sebenarnya. Maka kita jawabkan tadi soalan kepada kepada saudara kita tadi, iaitu orang yang berbuat fitnah adalah dosa, orang yang mendatangkan fitnah juga adalah dosa. Maka untuk jawab siapakah lebih bersalah, saya tawakuf, saya tidak tahu. Allahu a'lamu bis-shawab. Jazakallah khair Ustaz. Kita dah 9.52 dan sekarang ni ada speaker dalam 2 orang, 3 orang yang nak tanya. Dan dalam DM pun ada yang soalan. Saya nak minta izin Ustaz Muzuzah dulu. Bolehkah kita lajak sampai 10.30 ataupun Ustaz ada urusan lain lepas ni? Boleh. Saya setia sama Ustaz Amjad, insyaAllah. Okey. Saya suka kita persilakan dulu yang jadi speaker. Saudari Chimsli kalau dalam username ni lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Shima. Okay, dan kepada host. Okay, saya ada satu soalan yang mana saya ada join satu majlis ilmu ni, dan Ustaz tu ada menggunakan satu hadis palsu sebab saya suka salin nota bila join satu majlis ilmu, dan penyataan tu macam bagi saya betul ke benda ni kan. Dan bila saya semak benda status hadis tu adalah hadis palsu, saya adalah orang yang menyampaikan ilmu ni merupakan seorang yang bagi saya ilmu dia cukup tinggi, dan benda ni sebenarnya menghantui saya sebab saya macam mendiamkan, sedangkan rujukan yang saya baca tu bila kita dengar satu hadis palsu atau apabila kita menyampaikan satu hadis palsu,
mungkin secara sengaja ataupun tak sengaja, kita kena bagi tahu balik dekat audiens bahawa dia tersalah cakap, itu adalah hadis palsu. Jadi saya dah tahu benda tu, jadi saya macam perlu ke saya tegur ustaz tu, sebab kiranya dia macam satu majlis ilmu yang random saya join, tapi bolehlah untuk contact kalau saya nak tegur. Tapi saya mendiamkan diri sampai sekarang. Soalan saya adalah macam mana untuk kita tegur seseorang yang kita rasa lebih berilmu dan macam lebih arif daripada kita dengan cara yang berhikmah. Itu soalan saya. Assalamualaikum kita jumpa warahmatullahi lah. wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Every life will die in earth. Allah says every life will die in earth. So please keep patience in any critical situation and admire Allah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Terima kasih. Thank you for sharing. And saya buka dulu kot kepada speaker seterusnya. Assalamualaikum. Puteri Syahidah. Sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Alright. So, bagaimana pula jika satu perkara itu bukan fitnah tapi mengandungi unsur aib dan macam orang kata melalui dengan cara ini sahaja mampu menyelesaikan satu masalah. Sebab macam social media sekarang menyebarkan aib manusia, mereka kata jadi ini salah satu solusi untuk masalah ini dapat diselesaikan dan ditangani. So bagaimana Okey, terima kasih saudari Puteri. Saya rasa itu isu yang memang tengah panas sekarang ni kot. Orang duk sebarkan tentang sesuatu isu. Tapi tak perlu sebutlah kot namanya siapa. Jadi ada soalan lagi ke daripada speaker yang belum cakap lagi? Saya silakan tu. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, kalau kita buat sesuatu maksiat ataupun perkara yang kurang baik, tak baik, kita boleh tegur tapi kita memilih untuk diam. Adakah itu benda yang betul ataupun kita patut tegur? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih saudara Emil Daniel. Okey, saya kira itu saja. Saya bacakan dulu kot daripada DM supaya kita dapat clear soalan-soalan yang lebih kurang sama. Pertama sekali daripada dari Ashmun Chad. Saya tak pasti nama sebenarnya, minta maaf kalau salah sebut. Soalannya, bagaimana nak kawal emosi supaya tidak berat sebelah ketika sesuatu khabar berita belum diketahui kesahihan berita tersebut. Saya rasa benda ni sangat patut kot kita jawab soalan ni, sebab yalah, bila jadi satu isu, lagi-lagi bertembung dua orang yang masing-masing ada follow masing-masing, mulalah yang ini nak backup yang ini nak backup yang ni, tapi masih tak tahu lagi sebenarnya yang mana yang benar, yang mana yang salah kan. Dan soalan yang seterusnya daripada Hafizah Amira. Soalannya, dikata ada seorang pakcik pernah tanya pada dia tentang Al-Quran, tapi seolah-olah beliau ingin memberitahu bahawa ulama' salah mentafsir ayat Al-Quran atau nahunya salah. Soalannya, bagaimana bagi tahu pakcik tersebut tentang kita ni tak boleh tafsir sendiri ayat Al-Quran? Soalan ni pakcik tu masa tegur kata, masa dia tanya tu seolah-olah pakcik tu nak cakap yang ulama' tafsir yang mentafsirkan tafsir Quran tu macam salah. Saya rasa situasi ni pun pernah jadi juga kat saya. Masa saya solat, lepas habis solat ada pakcik tu tegur kata jangan ikut Imam Syafi'i, jangan ikut Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bagi tahu kepada orang yang berdakwa sedemikian rupa lah. Terutamanya macam tadi pasal Quran, dia kata tafsir Quran tu salah.
Jadi ada banyak juga soalan ni. Saya persilakan dulu kot Ustaz Muzam untuk soalan. Nanti kita tengok balik mana yang terlepas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Banyak ni soalan ni Ustaz Juad, tapi saya raikan setakat mana yang saya mampu. Kalau saya ada kesilapan dan juga penambahan daripada asatizah, saya persilakanlah. Okey, jadi saya cuba Boleh insya-Allah. untuk jawab atas kemampuan saya. Yang pertama adalah soalan berkenaan dengan hadis palsu daripada penceramah. Macam mana kita nak tegur dengan cara yang terbaik. Saya kira kan situasi saudari kita tadi boleh reach penceramah tersebut, maka saya kira kan tidak ada masalah untuk saudari kita ni sebutkan dengan cara yang paling tidak merendahkan martabat beliau, okey, dan juga tidaklah kita kata bahawa kita marah-marah, emosi dan sebagainya. Bagi tahu dengan cara yang paling baik, dan juga penerangan tentang apa yang kita dengar itu bagaimana boleh jadi yang kita faham itu palsu dan beliau kata tidak dan sebagainya. Terangkan satu. Kalau dia tidak menerima, maka kita katakan bahawa satu tugasan kita sudah selesai, dan kita doakanlah dia dengan doa yang baik, iaitu hadanallah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan dia dan juga kita ini hidayah. Iaitu kita kata bahawa seorang pendakwah yang baik adalah dia ni bersifat insaf. Kalau ada orang tegur dia kena check balik sebenarnya. Okay, dia kena check balik. Tidak boleh kita kata bahawa seorang pendakwah itu adalah absolute, maknanya confirm tepat dan tidak melakukan kesalahan. Tidak boleh begitu. Penceramah juga manusia. Dia juga adalah orang yang mana boleh melakukan kesilapan. Jadi terdedah kepada kesilapan itu biasa, bukan satu benda yang buruk dan juga bukan satu benda yang hina. Yang lebih teruk adalah kita tahu kita buat salah dan kita tak mahu mengaku dan tak mahu minta maaf. Itu adalah benda yang tidak baik bagi kita lah. Kalau kita melakukan kesalahan, ada keburukan pada kita, itu benda yang biasa. Itu dah sifat manusia. Okay? Kalau kesilapan yang ada, orang tegur, mohon maaf sahaja ataupun padam apa-apa yang perlu. Okay? Ulama-ulama juga banyak kali membuat sedemikian. Okay? Bahkan ada kisah-kisah yang mana mungkin tidak sempat kita sebut di sini. Ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis, yang mana ada yang mana mereka ini tersilap dalam menukilkan sesuatu ataupun membuat pernyataan. Mereka ini padam balik ataupun mereka ini tarik balik pandangan. Satu kisah yang menarik iaitu kisah antara Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala dengan ayah kepada ulama yang besar, Imamul Haramain. Ayah beliau juga seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang mana ingin menuliskan kitab fiqh berkenaan ataupun merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Apabila dituliskan, Imam Baihaqi kata, aku sangat gembira apabila berita ini sampai kepada aku bahawa seorang ulama yang besar nak tulis kitab berkenaan dengan fiqh merujuk kepada hadis sahih. Tiba-tiba ada hadis yang mana dirasakan Imam Baihaqi kata ini satu kesilapan. Maka diberikan risalah ataupun diberi teguran kepada ulama tersebut yang merupakan ayah kepada Imamul Haramain. Maka apa reaksi ayah kepada Imamul Haramain ni? Ya, kalau kita ulama besar kan, maka kita tak nak dengar lah kan. Tapi tak. Ulama besar yang begini yang kita nak, iaitu beliau batalkan projek buat kitab tu, berhenti tulis, berhenti terus. Okay? Itu satu, bukanlah maknanya kata kita kena ikut exactly, maksudnya tak boleh teruskan kan. Tapi maksudnya nak bagi tahu bahawa janganlah rasa malu ataupun rasa bersalah untuk memadam kesilapan kita, mengaku kesilapan dan juga memadam, kerana itu adalah sifat orang yang baik. Okay? Jadi untuk sudut saudari kita tadi, tegurlah dengan cara yang baik, bahasa yang baik. Kalau tidak mampu kita kata pendakwah tersebut tidak mampu terima, maka kita doakan yang terbaik, moga-moga Allah Ta'ala bukakan jalan dia untuk memahami apa yang kita sebut, insya-Allah Ta'ala. Saya kira setakat itu saja. Saya harap dapat menjawab soalan saudari kita. Seterusnya soalan tentang aib. Saya tak nak sentuh mana-mana individu, cuma
konsep kita dalam aib ini adalah satu benda yang mana pertama kita kena faham konsep aib adalah kita tak boleh buka aib orang. Itu yang pertama. Akan tetapi ada pengecualian yang mana boleh untuk kita buka untuk maslahah ummah ataupun kebaikan umat. Seperti kita memberitahu aib seseorang kepada hakim syar'i ataupun orang yang mana berkelayakan untuk menyelesaikan masalah, seperti ahli ataupun kita kata kaunselor ataupun hakim syar'i ataupun peguam untuk settlekan masalah yang kita ada, maka boleh untuk kita ceritakan tentang aib. Ni janganlah kita polis contohnya rumah dirompak wal'iyadzubillah ataupun apa-apa yang berlaku kepada kita, polis tanya kan, macam mana muka perompak tu ataupun macam mana muka orang yang mencuri barang tu, macam mana muka orang yang meragut tu. Kita bukan kata kat polis tu, tak boleh, ini aib ni polis. Itu adalah cara yang tidak kena lah. Okay? Jadi di sini dibenarkan untuk kita ini menyebarkan aib kepada orang yang mana berautoriti untuk menyelesaikan masalah. Untuk isu media sosial, untuk kita ini menyebarkan awareness ataupun kita kata sebagai satu pengawasan, waspada kepada masyarakat umum, maka dibenarkan. Tapi janganlah sampai berlebihan. Berlebihan ni macam mana? Sampai melibatkan keluarga, melibatkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Ini tidak perlu. Cukup kita bagi tahu bahawa berhati-hati kalau dihubungi oleh orang sekian-sekian dan sebagainya, boleh jadi scam duit, boleh jadi gangguan seksual dan sebagainya. Cukup sampai di situ. Okay? Kalau perlu kepada bukti, bagilah bukti. Dan kita tidaklah kita kata bahawa janganlah sampai terlebih-lebih sampai boleh efek kepada keluarga dan juga apa-apa yang tidak berkaitan. Okay. Saya rasa setakat tu. Kalau ada penambahan daripada online, silakan. Saya persilakan. Kemudian ada yang nak ni ke? Saya dengar macam ada mic tadi. Okay, saya rasa saya teruskan dulu. Nanti mungkin kalau ada apa-apa boleh ditambah. Saya harap saya menjawab soalan. Takut saya salah jawab, boleh bagi tahu. Kemudian berkenaan dengan perkara maksiat, perkara maksiat yang ditanyakan oleh saudara kita ni, dia kata boleh tak kalau kita diam ataupun kena buat tegur juga. Ini merujuk kepada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Jadi Nabi kata siapa yang melihat kepada kemungkaran, okey, maka tegurlah dengan tangannya, yakni kekuasaan yang dia ada. Okey, ataupun tegur dengan lidahnya ataupun tegur dengan hatinya. Jadi situasi saudara tadi perlu melihat kepada tiga perkara tersebut. Adakah kita mampu? Kalau tak mampu, buatlah sekadar mungkin. Kalaulah kita kata diam itu adalah perkara yang terbaik kita boleh buat, maka itulah yang terbaik untuk kita. Kalau maknanya contoh orang tu melakukan kesalahan, dekat tepi dia penuh bodyguard. Kan, penuh bodyguard. Okey, kalau sekali buka mulut bagi tahu awak salah ni, maknanya peluru hinggap kat kepala kita, maka masa itu bukan maqam untuk kita tegur, maka diam lebih baik untuk kita. Jadi lihat kepada situasi saudara tadi. Kalau lihat kepada maksiat mana sangat-sangat teruk dan situasi membenarkan untuk kita tegur, maka tegurlah dengan cara yang baik dan tidak menyebabkan kita kata kemusnahan ataupun kebinasaan kepada diri kita. Lihat kepada situasi, maka itulah yang terbaik. Kemudian untuk kawal emosi ketika mana berlaku satu berita ataupun datang satu berita untuk tidak bias, ini kita kata satu faktor yang besar. Kalau ada pengikut yang ramai, ini saya rasa saran dan saya Ustaz juga mungkin boleh letak juga buku Ustaz Syari yang baru berkenaan dengan pengikut-pengikut tu. Okey, buku yang sangat bagus untuk kita beli dan juga baca bagaimana untuk kita menangani emosi ataupun kita kata bias dalam menangani berita. Bila datang berita pula tentang orang yang kita tak suka ataupun berita pula tentang orang yang kita suka. Okey. Boleh jadi dua situasi. Kita tentang satu benda tu tuduhan kepada orang yang kita suka
ataupun tuduhan kepada orang yang kita tak suka. Macam mana nak berlaku insaf ataupun berlaku adil terhadap perkara ini? Kita lihat kepada satu perkara yang penting, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah yang sama, surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Okay? Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Jadi Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Okay? Jauhi kebanyakan daripada sangkaan supaya kita ini tidak menyangka apa-apa yang tidak betul. Kerana sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Jadi langkah pertama untuk kita tidak bias dalam menerima satu-satu berita, sama ada untuk kita suka ataupun tak suka, orang yang kita kagumi ataupun orang yang kita benci, bersikaplah insaf dengan cara tidak bersangka-sangka. Yang pertama, tidak bersangka buruk kepada orang yang dituduh, sama ada kita suka ataupun tak suka. Yang kedua, bersangka baik kepada orang yang membuat dakwaan. Contoh. Okay? Tidak dengan siapa-siapa. Contohlah kita kata bahawa orang tu kita suka ataupun orang tu kita kagumi. Orang itu kita hormati. Tetapi tiba-tiba ada satu tuduhan ataupun dakwaan yang mana mengatakan bahawa dia ini mencuri barang, contoh. Okey? Maka apa yang kita kena buat? Yang pertama, bersangka baik dengan orang yang mana yang kita dapat itu ataupun kita itu, mungkin dia tak buat sebab apa? Sebab masih lagi belum dibuktikan dengan cara yang terbaik. Sebelum kita pastikan sesuatu, sangka baik dahulu sebelum ditetapkan satu hukuman terhadap beliau. Kemudian, sangka baik kepada orang yang mana membuat dakwaan tersebut. Mungkinlah ada sesuatu perkara yang berlaku, memang betul-betul berlaku, maka dia buat dakwaan atas apa yang dia yakini. Sangka baik tersebut adalah itu yang terbaik untuk kita ketika itu. Bila orang yang mendakwa itu gagal mendatangkan bukti dan sebenar hakikatnya adalah orang yang dituduh itu tidak bersalah, maka itulah tempatnya untuk kita letakkan hukum, iaitu berita itu ataupun tidak. Maka bersangka baik, saya kira adalah satu benda yang penting untuk tidak bias dalam menilai satu-satu berita. Kemudian antara sifat kita untuk tidak bias, iaitu melihat kepada neraca Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi SAW. Balik kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi dan juga para ulama. Ini yang terbaik, iaitu siapa yang lebih muyul ataupun cenderung kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi, muyul ataupun cenderung kepada kefahaman yang selari dengan kefahaman para ulama, itulah yang kita ikuti dahulu, kerana akhirnya kesetiaan kita balik kepada para ulama yang mana Allah Ta'ala sebut khusus dalam Al-Quran Karim. Saya sekadar itu saja. Mungkin ada pertambahan daripada para asatidz, saya silakan, ataupun apa-apa yang lain. Ustaz Ajwad maybe nak tambah apa-apa. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah, jazakallah khair Ustaz. Sempat menjawab tadi. Tak silap saya, kalau boleh Ustaz cerita tadi tentang pakcik tadi tu dah terjawab ke? Oh, lupa. Okey. Berkenaan dengan pakcik yang kata tadi tu, pakcik yang kata bahawa tidak perlu ikut imam-imam tertentu ataupun contohnya tak perlu ikut Imam Syafi'i, tak perlu ikut Imam Nawawi, tak perlu ikut tafsir Al-Quran. Saya rasa ini tajuk yang lebih luas, iaitu berkenaan dengan fahaman anti tafsir dan sebagainya. Tapi secara umum kita katakan bahawa berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni, tabayyun, maka sebelum kita tanyakan ataupun sebelum kita tanya pakcik tersebut dahulu, untuk atas dasar apa dia kata macam tu. Kenapa pakcik kata tak perlu ikut Imam Syafi'i? Kenapa pakcik kata tak perlu ikut Imam Nawawi? Kenapa pakcik kata tak boleh ikut tafsir Al-Quran? Tanyakan dan kita lihat kepada hujahan beliau. Kalaulah hujahan itu tidak dengan Al-Quran dan juga hadis, maka kita tinggalkan saja, dan kalau mampu tegurlah dan juga betulkanlah kefahaman beliau. Sebab apa? Sebab Imam
Asy-Syafi'i bukan orang yang biasa-biasa dalam kita punya kedudukan disiplin ilmu agama. Beliau adalah nasirus sunnah, pembantu ataupun kita kata tonggak kepada sunnah Nabi SAW. Maka bukan orang yang biasa. Jadi kalau ada tuduhan yang dibuat kepada orang-orang yang figure besar sebegini, maka perlu datangkan hujah yang sangat kuat. Maka tanya kepada pakcik tersebut kenapa beliau kata sedemikian. Kerana yang banyak datang kepada kita ini adalah satu fahaman yang mana tidak tepat dengan Al-Quran dan juga hadis. Dan Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan juga para ulama yang diiktiraf ilmuan mereka ini adalah mereka yang mana membela Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi SAW. Maka untuk soalan Ustaz Ajwad tadi tu, saya rasa maybe untuk kita tanyakan dahulu. Kan kalau hujahnya tidak kuat, maka kita tinggalkan. Ataupun kalau mampu untuk kita betulkanlah kefahaman tersebut. Kerana Imam Syafi'i, Nawawi, para ulama-ulama kita yang lain lebih dekat kepada Al-Quranul Karim, lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, lebih dekat kepada kefahaman Al-Quran dan juga kefahaman agama yang sebenar. Allahu a'lam bissawab. Baik. Terima kasih Ustaz untuk soalan tadi. Kita ada lagi dalam 2 soalan. Setakat inilah kalau belum ada yang bertanya lagi. Dalam ruangan chat, dia DM, dia tanya awal tadi ada dinyatakan untuk pastikan berita tu betul dan diminta penjelasan mengenai berita tersebut. Jadi bagaimana kalau pihak tu dia enggan beri penjelasan? Dan benda ni akan berlarutan sampai dah jadi buang mulut orang. Saya rasa soalan ni kata tidakkah benda tu akan buatkan kancah fitnah tu lebih meluas macam tu. So maksudnya orang tu dia dah tanya kepada orang tu sebab nak minta jelasan lah kan. Dia nak tabayun lah ni. Tapi orang tu pula tak nak jawab. Ataupun dia tak nak cerita apa-apa. Dia tak nak jelaskan ataupun dia tak nak respons. Jadi adakah benda ni, bukankah benda ni akan berlarutan, akan lagilah netizen bising contoh. Kalau yang dia tanya tu figure lah. Macam mana Ustaz? Dan soalan kedua, saya baca dulu ya. Soalan ni mungkin luar topik sikit. Dia tanya, betul ke semua amalan yang kita buat tak diterima selagi tak buat solat taubat? Sebab ada ustaz yang bagi ceramah tentang ini. Adakah ada hadis tentang ini? Dan kebetulan saya pun ternampak satu tweet viral tadi. Ini daripada saya sendiri lah. Ada orang tweet katanya solat sunat tidak sah selagi mana kita tidak solat fardu yang kita tinggal. Mungkin soalan ni 2 soalan yang berbeza lah. Saya serahkan kepada ustaz kalau ustaz nak jawab. Kalau tak berkaitan ataupun mungkin kita nak jawab pada lain kali di sesi yang lain, saya serahlah pada ustaz yang mana yang terbaik. Silakan untuk soalan pertama dan kedua tadi. Baik, yang pertamanya saya rasa soalan berkenaan dengan solat sunat tersebut adakah boleh dibuat kalau ada solat qada yang masih berbaki. Itu perbahasan berkenaan dengan perbahasan fiqh, iaitu melibatkan kitab-kitab yang saya rasa saya perlu rujuk dahulu dan katanya datang daripada Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi saya rasa kena KIV dahulu Ustaz dan mungkin kita buka topik yang lain daripada lain. Baik. Saya raikan soalan Ustaz dulu untuk yang berkenaan dengan memberi penjelasan. Balik kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, iaitu al-bayyinah 'alal mudda'i. Keterangan ataupun bukti itu, pembuktian jatuh atas bahu orang yang mendakwa. Jadi kalaulah kita kata dia tak nak bagi keterangan, kita minta keterangan kan, maksudnya orang tuduh awak mencuri ni contohnya, kemudian orang yang dituduh tu senyap saja, dia tak memberi keterangan macam mana, maka kita katakan bahawa carilah orang yang mampu memberi penjelasan dengan adil, kemudian carilah orang yang mana berkepakaran, orang yang nampak atau sebagainya. Kalau kita kata tak dapat pastikan juga, maka tinggalkanlah
perkara tersebut daripada kita mensabitkan betul ataupun tidak. Okey, betul ataupun tidak, tinggalkanlah perkara tersebut kerana ihtiyat kita ataupun waspada kita daripada kita menyabitkan sesuatu yang tidak pasti. Baik kita tinggalkan daripada kita membuat satu perkara yang tidak kita tahu pucuk pangkalnya di mana. Jadi untuk yang tidak mahu memberi penjelasan, untuk orang yang macam kita ni menerima berita dan bila minta penerangan tak mahu diberi penjelasan, maka kita tengok pada keterangan dan juga orang lain pun tak nak komen dan sebagainya, maka tinggallah kalau perkara tersebut. Barangkali perkara itu tidak harus ataupun tidak mustahak untuk kita ikuti dan juga untuk kita khawatiri sangat. Balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, iaitu antara kebaikan Islam seseorang iaitu meninggalkan perkara yang mana tidak bermanfaat bagi dia. Mungkinlah perkara tersebut tidaklah wajib pun sebenarnya, cuma hanya untuk kita kata sake of gossip saja. Tapi kalau perkara tersebut mustahak, melibatkan figure yang besar, kalau tak tahu melibatkan perpecahan masyarakat dan sebagainya, dan kalau kita tak tahu tinggalkan dahulu sampailah orang yang boleh menggali kebenaran memberitahu, itu yang terbaik. Dan orang yang tak nak beri pembuktian ataupun keterangan, masalah daripada dia sebenarnya. Masalah daripada dia. Kedepankanlah bukti kalau kita ni benar. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkanlah bukti kalau kita ini orang yang benar. Jangan takut kalau kita ni orang yang beriman dan juga orang yang benar. Allahu a'lam bissawab. Kalau ada keterangan daripada asatizah yang lain, saya persilakan. Makin segan rasanya sebab makin lama makin ramai asatizah yang ikut. Jadi saya rasa itu sajalah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Okey, itulah saya dah ada invite asatizah kalau yang sempat saya perasan lah. Kalau sudi sudah terima invitation saya untuk sama-sama kita kongsikan apa yang boleh. Ada soalan terakhir, mungkin terakhir lah kot sebab kita dah pun jam 10.20. Soalan ditanyakan oleh saya tak masih sebut nama je, tadi kat DM lah. Soalan dia, betulkah firman Allah boleh dijadikan doa? Sebab saya tengok ramai orang ambil firman Allah dalam Al-Quran sebagai doa. Memandangkan Ustaz pun dalam bidang Quran Sunnah, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit jawapan pasal ni. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi begini. Konsep doa dalam Al-Quran Karim, yang pertamanya adalah jikalau doa itu tidak ada berbentuk permintaan, maka pendapat ulama mengatakan ia tidak disesuai untuk kita jadikan sebagai doa. Itu yang pertama. Kemudian walaupun di sana ada mengatakan bahawa ada satu konteks daripada ayat Al-Quran jadikan doa walaupun tidak ada bentuk permintaan, seperti mana doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Okay? Hakikatnya kita nampak doa tu hanya kita kata tasbih lah. Okay? Tasbih ataupun pujian kepada Allah Ta'ala. Tapi itu adalah doa Nabi Yunus. Akan tetapi itu doa yang mana dikhususkan. Adapun doa-doa yang lain, konteksnya tentang perkara yang lain. Konteksnya tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu sebahagiannya. Tapi tiba-tiba kita nampak dijadikan doa oleh masyarakat dan sebagainya, maka saya ambil iaitu kita elakkanlah daripada apa-apa yang tidak pasti, iaitu tidak ada sebut tentang permintaan ataupun doa dalam ayat tersebut, ataupun kita kata tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perkara itu adalah doa. Yang lebih terbaik ini adalah kita doa dengan doa yang kita nak, hatta bukan daripada Al-Quran dan juga hadis pun. Kalau kita nak doa sesuatu, mintalah. Contohnya nak minta rezeki lebih, mintalah dengan doa yang kita sendiri buat. Kerana doa ini adalah ibadah yang mana diberi keluasan.
Okey, cuma doa yang terbaik adalah doa yang datang daripada Al-Quran dan juga doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalaulah konteksnya berlainan, kalaulah ayat tersebut tentang benda lain tapi tiba-tiba kita gunakan untuk doa kita, maka saya rasa lebih ihtiyat ataupun lebih cermat waspadanya untuk kita tidak berbuat sedemikianlah, kerana tidak bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Sekadar itu saja, silap saya mohon untuk dibetulkan dan juga mohon untuk ditegur ataupun diberi penambahan kalau ada asatizah kita nak menambah. Allahu a'lam bissawab. Allah, terima kasih banyak Ustaz. Saya kalau bolehlah saya tambah sikit. Bukanlah nak kongsi apa sangat. Pasal doa ni, kadang-kadang saya tengok kat dalam Twitter ni lah, banyak yang antara tweet-tweet yang viral, sebab saya study sikit tweet-tweet macam mana yang viral. Kalau audience tu Muslim, antara tweet yang paling viral doa lah. Kita post doa sikit, 1 baris, 2 baris, ataupun buat design sikit, mesti viral punya lah. So, kena hati-hati juga kalau kita nampak doa-doa ni. Sebab macam Ustaz tadi sebut lah, doa-doa ni memang umum. Kita boleh baca je doa apa-apa, tak ada masalah. Tak semestinya kena baca daripada Quran ataupun hadis. Tapi yang terbaiknya Quran ataupun hadis lah, yang mana yang doa. Tapi kena hati-hati, kalau katalah doa tu daripada Quran dan hadis, cuma dia salah guna. Contohnya kita tengok macam mana orang senang-senang je kata, okey doa ni untuk baca ayat sekian-sekian ni untuk sekian, saya tak nak sebut lah apa contohnya kan. Contohnya baca ayat Quran ini untuk dapat fadilat sekian. Tapi tak pun sebenarnya, maksudnya tak directly sebut pun, ataupun dalam tafsir pun tak ada pun cerita tentang kebaikan doa macam tu. Jadi saya rasa kena hati-hati, kita sebagai orang yang nampak berita-berita ini, kita sebagai orang yang tukang retweet, kena hati-hati sebab belum tentu doa itu ataupun fadilat itu betul. Sebabnya, ialah kita dengar daripada mak ayah kita, ataupun kita dengar daripada orang-orang tua kita, belum tentu tepatlah kalau tidak disandarkan dengan dalil-dalil yang betul. Kalau boleh tengok, antara institusi dalam Malaysia ni yang bagus boleh kita rujuk, antaranya Darul Shifa lah. Darul Shifa memang ada bukunya yang diorang guna untuk belajar. Ada buku teksnya, tapi kalau orang awam nak beli, nak baca, nak tengok pun boleh, tak ada masalah. Itu antara doa yang memang dah ditapis, yang memang dah disangkan dari dalil Quran ataupun hadis, ataupun doa yang tiada masalah, tidak bercanggah lah, insyaAllah. Dan sebagai terakhir Ustaz, dalam 7 minit terakhir ni, saya persilakan Ustaz Muzuza untuk mungkin boleh beri kesimpulan lah, ataupun nasihat-nasihat akhir kepada kita semua. Bila mana datangnya berita, sama ada berita tu viral ke tak viral ke, berita tu datang daripada media sosial ke, daripada mulut ke, apa yang sepatutnya kita buat, ataupun apalah perkongsian yang terakhir yang boleh kita ambil pada malam ini, insyaAllah. Silakan Ustaz sebagai kesimpulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mungkin terakhir dari saya, iaitu yang pertamanya adalah dalam kita mentadabbur ayat Allah Ta'ala, juga sebenarnya proses tabayun. Okay, tadabbur itu adalah juga salah satu daripada kita kata tabayun, iaitu kita ingin tahu apakah sebenarnya yang Allah Ta'ala maksudkan, ataupun apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dalam ayat ni. Maka itu juga adalah salah satu daripada konsep tabayun. Begitu juga kita nampak susunan ayat tabayun ini dalam surah Al-Hujurat sangat cantik sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala letakkan mula-mula surah Al-Hujurat ini cerita tentang apa dulu, iaitu cerita tentang adab dengan Allah Ta'ala dan juga Rasul dahulu. Pada awal surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Okay, jadinya adab terhadap Allah Ta'ala dengan Rasul itu adalah utama. Itu juga balik kepada apa yang kita bagi tahu tadi, antara berita yang sering disebarkan juga adalah hadis Nabi SAW. Jadi berhati-hatilah sebelum
menyebarkan kerana tengok susunan ni, beradab dengan Allah Ta'ala itu, dengan Rasul itu adalah utama sebelum kita pergi kepada adab yang lain. Sebab tu lepas daripada adab kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul, barulah datang kepada kita ni ayat yang ke-6, iaitu arahan untuk tabayyun. Dan seperti kita jelaskan tadi berkenaan dengan konsep tabayyun, kemudian cerita tentang Nabi Sulaiman, ketika mana tak ada burung hudhud dalam perhimpunan yang diadakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, qala sananzur as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Kita akan lihat dulu adakah benar kamu ini ataupun kamu ini daripada yang berdusta. Jadi konsep intizar ataupun tidak tergopoh kapah, tunggu dulu, adalah satu benda yang penting. Selari dengan apa yang Imam Tabari sebutkan dalam tafsir beliau, ahmilu hatta ta'rifu sihhatah, iaitu tunggu tenang sampailah kita tahu kesahihan sesuatu. La ta'jalu biqabulihi, iaitu janganlah kamu ini tergesa-gesa untuk menerimanya. Itu kata Imam Tabari dalam tafsir beliau. Jadi konsep tabayyun ini dapat kita selesaikan ataupun dapat kita amalkan. Yang pertama, dengan cara kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, balik kepada apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian jangan kita tergopoh kapah, tunggu dahulu, kerana kebanyakan yang viral ni, kebanyakan adalah nak kepada views, nak kepada attention, nak kepada like, tag dan sebagainya, mention ataupun sebagainya. Siapa yang cepat sebarkan berita, dia yang famous dulu. Maka perkara ni bukan benda yang kita nak kejar. Sebab apa? Seram ataupun lebih menakutkan kalau kita kejar kemasyhuran tapi benda itu tidak benar. Benda itu akan membinasakan kita di hari akhirat. Maka masyhur di dunia tidak bermakna kita ini selamat di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jadi janganlah kita kata maknanya siapa yang cepat share dulu, dia yang famous dulu. Itu tak betul. Kerana akhirnya kesetiaan kita balik kepada kebenaran, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang mana benar itu yang kita sebarkan. Bukanlah yang mana siapa cepat dia yang famous dahulu. Bukan syuhrah yang kita nak kejar, iaitu kemasyhuran. Tidak. Okay? Jadi settlekan tabayyun ini, selidik berita ini dengan cara kita sabar, tidak tergesa-gesa. Okay, kemudian kita ini dalam keadaan sekarang ini lagilah duduk rumah dan sebagainya, banyakkan sibukkan dengan perkara yang penting untuk diri kita, iaitu jangan sibukkan dengan perkara yang tidak penting. Perkara penting untuk kita, lengkapkan ilmu fardhu ain, lengkapkan amalan harian kita, zikir-zikir kita. Itu lebih penting daripada kita sibuk-sibuk dengan berita yang tak ada kena-mengena dengan kita. Gosip-gosip yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Kadang-kadang terlampau prihatin dengan isu-isu yang tidak penting untuk kita, boleh jadikan bahawa exaggeration itu berlaku, berlebih-lebihan, ataupun cepat nak sebarkan sesuatu itu benda yang kita kena elakkan. Jadi kita katakan bahawa tadabbur ayat tabayyun ini penting. Sebab apa? Dalam masyarakat kita pada hari ini, yang boleh menyebarkan kebaikan ataupun keburukan adalah sebaran berita daripada mulut-mulut itu. Sebab itulah Nabi SAW, seperti mana yang kita sebutkan tadi, Nabi sebut dalam hadis yang panjang, siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, mula-mula Nabi sebut falyakul khairan dahulu. Kenapa Nabi tak sebut falyukrim jarahu? Kenapa Nabi tak sebut falyukrim dhaifahu dahulu? Sedangkan sambungan kepada hadis tu adalah memuliakan jiran dan juga memuliakan tetamu. Nabi sebut tentang kata-kata yang baik dahulu, kerana buat kesan yang besar kepada masyarakat. Jadi penting untuk kita faham, kata-kata ini dia mungkin tidak datang daripada anggota yang keras, lidah tidak bertulang, tapi boleh bawa kesan yang besar kepada masyarakat tamadun. Hancurnya satu tamadun kerana adanya mulut-mulut yang datang dengan cara memusnahkan dengan tidak benar dan juga berita yang tidak sahih. Iaitu kita kena faham. Inilah yang mana kita kena muhasabah diri. Nabi SAW datang kepada kita untuk ajar kita baiki, seperti mana yang kita sebutkan dalam hadis Ma'iz tadi. Nabi tanya banyak kali dia,
adakah kamu ni gila, adakah kamu ni adakah dia ni gila, adakah dia ni minum arak dan sebagainya. Tanya kepada para sahabat, tak nak hukum terus. Kalau Nabi SAW, sepatutnya kalau Nabi doa ke Allah Ta'ala, tunjuk terus, boleh je. Tapi kenapa Nabi buat macam tu? Nak ajar kepada kita ini, orang yang datang mengaku kepada Nabi berzina, Nabi tak hukum terus. Ini kan pula orang yang mana tak ada pengakuan secara jelas dan juga tidak ada mana-mana bukti yang sahih yang menyatakan tersebut ini dan itu dan ini, begitu begini, tiba-tiba kita sabitkan. Itu juga satu benda yang kena jauhi. Satu lagi mungkin Ustaz, mungkin terakhir, satu perkara yang tidak pasti tapi dia buat macam pasti. Contohnya dia screenshot berita, video TikTok dan sebagainya, YouTube ataupun mana-mana screenshot daripada portal, dia pun kata bahawa tak tahulah betul atau tak. Kita tengok dahulu. Pada saya, elakkan daripada sebarkan benda-benda macam ni. Kalau ada orang yang buat macam ni, hentikan. Kalau kita nampak orang buat macam ni, nasihatkan dia dan janganlah retweet ataupun sebagainya. Hentilah daripada buat sesuatu yang tidak pasti. Jangan sebarkan benda-benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang niat kita untuk memberi kesedaran pada awalnya, tapi bila datang kepada makam yang tidak betul, tempat yang tidak betul, yang mana media sosial ni macam-macam boleh buat sangkaan dakwaan macam-macam, sangkaan macam-macam boleh buat, maka mula-mula nak sebut A, tiba-tiba sampai dekat orang yang ke-100 dah jadi Z dah. Jadi ini benda-benda yang kena elakkan. Kadang-kadang bukan semua benda yang kita perlu ranting ataupun kita perlu sebut di media sosial, boleh disimpan sahaja. Okay, Allahu a'lam bissawab. Saya minta maaf kalau ada kesilapan. Mohon pada asatizah kita yang saya muliakan, al-muhtaramun, membetulkan kalau ada kesilapan, dan kalau ada penambahan saya sangat-sangat alukan untuk tambah. Mungkin kerana kejahilan saya ni banyak benda yang tak disebut. Okay, jadi mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada Tadabbur Center, madrasah saya dengan para masyayikh saya dalam Tadabbur Center kerana beri peluang kepada saya untuk sedikit sebanyak kita berkongsi dan manfaat lah. Okay, tak ada ilmu sangat tapi kita berkongsi apa yang ada sahaja berdasarkan apa yang disebut oleh para ulama. Allahu a'lamu bissawab wa 'indahu husnul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz atas penutup yang cukup baik ya. Saya mewakili Tadabbur Center dan juga asatizah dua orang kita. Mohon maaflah atas kesilapan ataupun masalah teknikal yang berlaku. Kita tak dapat bersama dengan Dr. Azrul. Tapi saya kira cukup banyak yang kita dapat pelajari dan kita dapat menjadikan peringkatan buat malam ini. Saya juga mohon maaf kepada semua kalau ada tersilap kata daripada saya sendiri ataupun daripada mana-mana pihak. Terima kasih juga kepada semua yang sudi bersama kita sampailah jam 10.30. Kalau ikutkan ni sampai pukul 10 je, 9 sampai 10. Tapi kita panjangkan sedikit untuk beri ruang untuk yang nak bertanya. Dan kalau ada yang tak sempat nak bertanya, saya mohon maaf juga. Mungkin ada yang nak tanya tu, dah jadi speaker dah pun tapi tak sempat nak tanya. Mungkin kita buka ruang untuk lain kali. Ataupun memang kalau tak tanya juga, mati juga je kalau tak tanya. Jadi boleh je DM, tak ada masalah. DM Tadabbur Center dan kita cuba jawablah kalau mampu insyaAllah. Itu saja untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Semua yang bersama dengan kita, semua yang sudi bertanya soalan, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada Ustaz Muza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.